Okay, selamat pagi. Can you all hear me, everyone? Bernard, am I clear? Okay. Yes, very clear. Thank you so much. Selamat pagi semua, tuan-tuan dan puan-puan, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam perbincangan hari ini. We have actually nearly 200 people who have signed up, if I'm not mistaken, and we have about 84 participants right now. So I will just start while we wait for the rest of the participants to come in. All right? Okay. So as I mentioned earlier, thank you so much. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi luangkan masa untuk bersama dengan kami dalam perbincangan hari ini yang berbincang tentang tindak balas ataupun respons proaktif yang boleh diambil di peringkat, bukan saja di peringkat sekolah tetapi juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Now just to share with you sebelum kita memulakan perbincangan hari ini, nah, dalam sebuah kajian yang dilaksanakan oleh UNESCO, didapati bahawa 150 buah negara menghadapi krisis pendidikan dan penutupan sekolah, and dengan itu about 1.5 billion students across 165 buah negara tidak berada di sekolah. And we see that this is actually a global pandemic, and Malaysia memang tidak terkecuali dari situasi ini. So sehubungan itu, persoalan utama yang mungkin kita perlu selesaikan ataupun yang kita perlu berbincang is that what is the response ataupun tindak balas yang perlu kita rancang bukan saja untuk menghadapi krisis sekarang tetapi di kesan jangka panjang lanjutan daripada krisis ini. So my name is Melissa and I am going to moderate untuk sesi hari ini. So welcome everyone. Now, just to share with you, today's discussion akan dibagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali, bahagian pertama saya akan memperkenalkan speakers ataupun panelis yang hadir hari ini, dan mereka akan berfungsi sedikit tentang respon yang telah diambil di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat sekolah. Bahagian kedua, kita akan berbincang tentang soalan yang telah dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan semasa pendaftaran talian. Dan bahagian ketiga, kita akan sekiranya masa mengizinkan sesi ini, kita akan buka sesi ini soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan-puan, you can use the chat function di sebelah kanan untuk if you have any ideas ataupun sebarang komen dan sebagainya. Soalan-soalan yang tertera di bahagian chat group akan diambil, tim kami dari GSL dan Evolution akan mencatat soalan tersebut dan kami akan highlight di akhir sesi tersebut. So before we begin, saya nak just highlight sedikit tentang tata cara.
yang kami ingin terapkan di sepanjang perbincangan hari ini. So if you can see on your screen where Bernard will just show you a little bit of the what are some of the culture the ethics yang kami ingin terapkan supaya kita ada perbincangan yang efektif. Yang pertama, sekiranya pastikan semasa di sepanjang perbincangan, especially throughout the session, just ensure bahawa tuan-tuan dan puan-puan berada dalam mode mute sekiranya tidak bercakap. And then the second one is pastikan wadikah bisa arahan yang mengikutilah arahan yang diberikan. Sekiranya saya memanggil nama tuan dan puan-puan because I also can read the chat. So please feel free to just unmute and then you can talk. Very important, please be open, bersedia dan terbuka untuk mendengar pandangan pihak lain dan juga idea-idea baru yang mungkin dikemukakan. So one of the objectives of today's session is also not to just hear from the panelists, but also if you have any ideas, any comments, we are it's most welcome for us to run. And last but not least, ensure that you are in a very comfortable space because this session is going to take you about half an hour. 1.5 hours from 10:30 up to 12 o'clock. Okay, so let's go in. Now, if just now I highlighted a little bit, saya highlight sedikit tentang isu yang kita lihat secara global, then the question is, how does it look like in Malaysia? Now, one of the things yang kita lihat di Malaysia, specifically in Malaysia, if you look here, approximately 6 million primary and secondary school students are out of school. Ini bermaksud anak-anak kita yang berada di sekolah, in the beginning, about 6 million right now are not in the schools. And these are inclusive of primary and secondary school students in our national schools. In our Ministry of Education, in the latest statistics, there are about nearly 10,000 schools in the country which is affected by the education crisis and school closures. So principals, penolong kanan, teachers who are present here, your school is definitely no exception to this crisis. So, and we saw earlier on that this is not something that Malaysia is only facing, but the whole world is facing it too also. And we have about 400 teachers who are no longer in the classrooms. Now, just to share with you, even in the beginning of the movement control order, di mana permulaan PKP ini, kita lihat bahawa kementerian telah melaksanakan satu kaji selidik dan didapati bahawa daripada 500,000 responden yang mengambil bahagian dalam kaji selidik, didapati kurang daripada 5% murid ataupun pelajar mengambil bahagian dalam online learning. And of course, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada isu tersebut. So that's why, like what I have mentioned earlier, the question and the challenge for us right now is how do we deal with the pandemic, not only now, but also the long-term effects ataupun kesan jangka panjang. Here we have two organizations who actually collaborated to organize this session. We'd just like to hear from what are some of the responses taken by NGOs and also education organizations like Evolution that I represent and also Pemimpin GSL. So maybe I will invite Janice, who is the program director of a program called Teacher Empowerment for School Transformation that is currently being rolled out in Pulau Pinang. And she has about 13 schools and also 12 district education officers in Timor Laut that she's working with. We have also Manting, who is the school coach lead for Pemimpin GSL, who works to actually help school leaders to be effective instructional leaders while creating a positive culture despite inequalities. So maybe Janice, just share with us a bit what's Evolution's response in helping the schools to navigate through this crisis. Okay, thank you Melissa. So selamat pagi semua. Saya Janice yang merupakan pengarah program TEST yang menjaga program di bahagian CPD Timur Laut Pulau Pinang. So serba sedikit saya kongsi macam mana kami menyokong sekolah, terutamanya apabila PKP mula-mula diumumkan.
So perkara pertama yang kami lakukan ialah mengadakan dialog bersama semua pengetua di sekolah kami dan juga kami mengadakan survey untuk mendapatkan respon daripada hampir 600 cikgu untuk mengetahui apa cabaran yang mereka hadapi dalam menangani krisis ini. So berdasarkan maklum balas mereka, kami merangka satu kerangka di mana kami panggil School Continuity Framework, School Operations Continuity Framework yang terdiri daripada 4 aspek dalam sprint yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, iaitu dari segi komunikasi, kebajikan, PDPC dan operasi. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, di bawah kami telah menjelaskan serba sedikit aktiviti yang kami akan laksanakan, kami dalam proses pelaksanaan bersama sekolah, iaitu kami tengah merangka perancangan pelan komunikasi, macam mana kita boleh memenuhi kebajikan murid dan guru, terutamanya apabila sekolah buka nanti dari segi safety and health, dan dari segi PDPC macam mana kita nak mengutamakan silibus mana yang kita nak ajar, memandangkan kita tak tinggal berapa banyak masa lagi, dan macam mana kita nak pastikan penglibatan murid ini mencapai tahap yang optimum melalui aktiviti yang kita laksanakan. Dan dari segi operasi sekolah, macam mana kita boleh buat perancangan secara menyeluruh dari segi timetable, macam mana kita nak menyusun the physical learning environment of the school. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kerangka ini sebenarnya dibangunkan berdasarkan maklum balas yang kami terima daripada pengetua, pegawai dan juga guru, di mana hasil daripada maklum balas yang didapati ada beberapa cabaran utama yang iaitu kebanyakan sekolah tidak berapa jelas tentang peranan yang setiap ahli dalam pentadbir sekolah memainkan, apa peranan yang boleh dimainkan oleh PK, oleh cikgu dan juga oleh ibu bapa dan murid. Mereka juga tak berapa jelas macam apa perancangan yang mereka boleh laksanakan, dan yang paling merisaukan sekali, 80% daripada cikgu yang kami hubungi, cabaran utama mereka ialah bagaimana mereka boleh memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam PDPC, sebab kebanyakan kalau kita lihat kajian daripada MOE juga menyatakan hanya 30% sahaja murid yang mempunyai devices untuk access learning. So ini ialah apa yang kami sedang lakukan untuk menyokong pengetua dan juga pentadbir dalam menangani krisis. Okay, terima kasih Melissa. Alright. Can we move on to Manting, who's the school coach lead untuk pemimpin GS lah? Okay, terima kasih Melissa. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, jadi apabila krisis COVID-19 melanda negara kita, kami daripada pemimpin GSL mengatur strategi untuk membantu pihak sekolah secara berperingkat, ya, berdasarkan hierarki keperluan Maslow ataupun Maslow's Hierarchy of Needs. Jadi pada bulan Mac selepas PKP diumumkan dan awal bulan April, fokus kami adalah untuk membantu dari segi keperluan fisiologi dan keselamatan. Jadi kami membuat 2 pusingan panggilan prihatin secara one-on-one bersama dengan pemimpin sekolah, dan untuk yang mereka yang kami tidak dapat berbuat demikian, kami juga berkomunikasi melalui grup WhatsApp dan Telegram untuk mengetahui keadaan para guru, murid dan pemimpin sekolah kami. Jadi daripada panggilan tersebut, kami berjayalah menyalurkan bantuan kepada lebih daripada 50 keluarga yang memerlukan melalui pihak sekolah masing-masing, dan dan itu merupakan hasil daripada sumbangan daripada kami, iaitu YTL Foundation dan ECM Libra Foundation. Dan seterusnya kami juga faham, ya, bahawa semasa krisis ini kesejahteraan emosi warga sekolah adalah sangat penting, khususnya para pemimpin sekolah kami yang berdepan dengan isu-isu yang mencabar dan tidak pernah dialami sebelum ini, sama ada dalam Malaysia ataupun secara global. Jadi sehubungan itu, bersama dengan ahli rangkaian kami di India, Kenya dan Indonesia, kami juga telah menjalankan satu kajian soal selidik yang melibatkan seramai 300 orang pemimpin sekolah di Malaysia dan bersama dengan ahli rangkaian global untuk memahami, ya, keperluan utama pemimpin sekolah semasa krisis ini. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, laporan kami boleh dimuat turun di pautan yang telah dikongsikan di chat box. Jadi selepas itu, dalam bulan April dan Mei, hasil daripada panggilan prihatin kami,
kami juga telah menggunakan data yang telah diperoleh daripada panggilan prihatin untuk mengadakan sesi Professional Learning Community PLC dan pelbagai bengkel maya dan webinar terbuka seperti apa yang kita hari ini, di mana kandungannya dirancang agar bersesuaian dengan perkembangan dan keperluan semasa krisis. Jadi contohnya kami bermula dengan topik pengoperasian sekolah dan selepas itu berganjak kepada norma pendidikan, menilai kemenjadian murid dan langkah ke hadapan dalam bidang pendidikan. Jadi kami melalui webinar dan bengkel ini kami ingin membuka ruang untuk para pendidik berkongsi amalan terbaik dan juga menyediakan platform kepada para pemimpin sekolah ya untuk mewujudkan rangkaian sokongan yang utuh dalam kalangan mereka dan juga dengan pakar-pakar dalam bidang pendidikan di dalam ataupun di luar negara. Jadi pada bulan-bulan yang akan datang, kami akan meneruskan usaha kami dalam menyokong pemimpin-pemimpin sekolah kami agar mereka dapat mengembalikan keyakinan dan memperkasa strategi untuk memimpin sekolah masing-masing pada masa yang mencabar ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Back to you, Melissa. Thank you so much, Manting. So kalau kita lihat di sini, pihak what we call this NGO seperti Evolution dan juga GSL, kita mengambil respons yang merangkumi bukan saja dari aspek kebajikan, dari aspek what we call this, dari aspek komunikasi dengan sekolah, but we are also looking in terms of what we call this, how to help schools and also principals and leaders in the district and also state untuk menangani krisis ini dalam aspek PDPC dan juga operasi sekolah. So from here we see that kita dapat lihat bahawa one of the best things about working in this line is that we are able to see what are some of the responses taken first hand oleh what we call this pemegang taruh kami di peringkat negeri, daerah dan juga sekolah. So untuk hari ini kami sangat we are really fortunate di mana kita mempunyai peluang untuk feature some of the responses oleh ahli panelis kita yang terdiri daripada pegawai JPN, terdiri daripada pegawai PPD daerah. We also have two principals dari program Global School Leaders untuk berkongsi dengan kami sedikit respons yang telah mereka ambil dalam menangani krisis ini, dalam jangka masa krisis ini, dan seterusnya apa respons mereka dalam menangani krisis ini untuk jangka masa panjang. Nah, seperti yang saya katakan, we have about 6 million students di seluruh negara Malaysia yang tidak berada di sekolah dalam tempoh 3 masa bulan. And one of the things yang kami percaya, one of the biggest impact sekiranya situasi ini tidak diselesaikan, one of the possible and biggest risk that the country will face ialah a massive dropout of students. Alright, so these are some of the things, the impact that we at Evolution and also GSL are trying to see what are the best intervention that we can help schools, people in the district and also at the state supaya satu penyelesaian yang holistik dapat kami terapkan untuk menangani krisis ini. So di sini saya akan memperkenalkan our panelists yang akan berkongsi what are some of the measures taken on the ground sebagai tindak balas kepada situasi ini. Saya akan bermula dengan negeri yang paling jauh dan juga paling kecil sekali di Malaysia, iaitu negeri Perlis. We have Puan Hariza from Jabatan Pendidikan Perlis. Kemudian we will turun ke bawah 1.5 jam from Perlis, you akan sampai ke negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang diwakili oleh Encik Ambu dari Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut, di Georgetown, Pulau Pinang. Kita akan turun kemudian ke Selangor di mana kita akan berbincang dengan pengetua dari SMK Kiara Mas, dan seterusnya kita akan berbincang dengan Puan Nur Sofia, guru besar di sebuah sekolah yang terletak yang dikenali sebagai Sekolah SK Bandar Utama Damansara. If you don't know where this school is, apparently Puan Nur Sofia kata sekolah ni berdekatan dengan pentas TV3, right? So if you remember that, or dekat dengan IKEA. Right, so thank you so much kerana sudi bersama dengan kami, tuan-tuan dan puan-puan, Puan Hariza, Encik Ambu, Puan Dahanum and also Puan Nur Sofia for this morning. Now I would say, as I said just now, saya akan mula dengan Puan Hariza di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Puan Hariza mempunyai pengalaman lebih dari 4 tahun sebagai pegawai SISC di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Negeri Perlis has got about 104 schools with a total number of students of 41,511 students.
and a total number of teachers sebanyak 4,711. Now, walaupun what's very interesting about Perlis is that a majority ataupun kebanyakan sekolah di negeri Perlis adalah didapati adalah kawasan sekolah luar bandar. When we first went together, my team and myself went to Perlis. When we asked how to go to a school, what's the nearest school, and it is really near. But when we travel, it took us about 30 to 45 minutes to reach a school. So that's considering what's near for them. However, it was interestingly found, Perlis, when we worked with Perlis, we found that 79.8% of students, even though coming from a rural school, are involving themselves in the online learning. So of course, soalan dia ialah Puan Hariza, what did Perlis did? Apa respons ataupun tindak balas pertama yang diambil oleh Pelajar Perlis dalam menangani PKP ini? You may unmute yourself, ya Puan Hariza. Okey, Puan Melissa, terima kasih. Okey, dan Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Salam satu haluan sehaluan. Saya Puan Hariza dari Perlis, juga ada pengalaman mengajar selama 21 tahun di Pulau Pinang, di Seberang Perai. Kemudian menjadi pegawai SIC Plus di Perlis, seperti yang disebutkan tadi, lebih kurang 4 tahun. Okey, jadi apabila berlakunya PKP, sebenarnya berlaku itu di dalam waktu percutian sekolah. Jadi bila sekolah bercuti, kita dapati guru-guru dan murid-murid berada di luar kawasan lah. Okey, yang pertama sekali, apakah tindakan yang kita buat di peringkat jabatan? Mungkin kita tengok dari segi aspek komunikasi dahulu. Okey, di mana di pihak jabatan, pertama sekali ialah kita pastikan berlaku cross sector communication. Okey, di mana sektor-sektor yang ada di dalam jabatan sendiri perlu mempunyai connection ataupun hubungan komunikasi yang sangat erat untuk menangani PKP ini atau menangani COVID yang berlaku di Perlis. Okey, kemudian kita pastikan bahawa sekolah-sekolah mempunyai akses kepada pihak jabatan dengan akses ini melalui WhatsApp lah, WhatsApp, di mana pengarah sendiri mempunyai WhatsApp dalam kumpulan majlis guru besar. Okey, kita ada 74 sekolah rendah dan kita ada 28 sekolah menengah yang mana majlis pengetua ini juga mempunyai akses dengan pengarah. Jadi itulah langkah yang pertama yang kita pastikan bahawa apa saja yang maklumat yang nak disampaikan itu terus akses kepada sekolah dan melalui WhatsApp tadilah. Okey, di peringkat sekolah pula kita dapati bahawa ibu bapa juga mengakses ataupun kita akses ibu bapa melalui KSIB, iaitu kumpulan sarana ibu bapa yang boleh dikatakan semua kelas mempunyai KSIB, di mana maklumat-maklumat murid dan juga murid di sekolah dapat diakses oleh pemimpin sekolah melalui guru kelas, dan apabila pemimpin sekolah melalui guru kelas dan boleh bawa terus kepada pengarah lah ataupun kepada jabatan. Okey, Melissa, selain daripada itu, kita juga pihak jabatan juga telah membuat satu program lah melalui inisiatif bersama-sama dengan mantan pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, Cikgu Haji Izmi, yang telah ke Selangor. Jadi untunglah orang Selangor ni. Okey. Jadi walaupun orang kata beratlah hati kan, tapi atas dasar tugas kita lepaskan juga, tapi dengan harapan yang tinggi lah, sebab Tuan Haji pun dah banyak memberi kita dorongan dan sebagainya kan di Perlis. Jadi satu program bual bicara Melissa telah diadakan di Radio FM Perlis. Saya rasa pada 20 April, di mana di situ Tuan Pengarah sendiri telah dapat
berhubung dengan saya rasa warga Perlis melalui siaran radio ini di mana menjawab persoalan-persoalan yang kebanyakannya dikemukakan oleh ibu bapa lah. Jadi saya rasa di situ dari aspek komunikasi di peringkat awal telah jelas apa yang berlaku di Perlis ini. Okey, seterusnya JPN juga kita mempunyai rakan strategik kita iaitu Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis di mana kita telah mengenal pasti apa keperluan-keperluan murid dan juga guru pada masa itu, dan hasilnya banyak sumbangan telah disalurkanlah melalui kerjasama ini. Contohnya saya bagi contohnya 100 keluarga murid yang telah dibantu dengan RM 300 iaitu bahan makanan kering dan juga ready to eat sebanyak RM 200 tunai lah. Okey, kemudian kita juga mendapat sumbangan daripada pihak Bulan Sabit Merah, sumbangan kepada 200 keluarga murid yang cicil dan berisiko sebanyak RM RM50 per pack. Kemudian sumbangan-sumbangan juadah berbuka puasa dan sebagainya ini, dan bantuan-bantuan ini kita panggil sebagai musadah COVID-19 juga disumbangkan oleh pihak YAPIM. Okey, jadi dari segi komunikasi yang seterusnya di sini, sebenarnya di Perlis ini Melissa telah bentuk-bentuk bantuan ini telah lama dijalankan. Contohnya di Perlis sendiri, saya rasa dari tahun 2019 berlakunya satu program iaitu Kayuhan Prihatin, di mana Tuanku Raja Perlis bersama-sama dengan MAIB dan juga jabatan kita telah menjelajah ke kampung-kampung untuk kita pastikan keluarga-keluarga asnaf dan keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan, dan di situ kita telah mendapat senarai lah untuk kita rujuk sekiranya keluarga-keluarga ini masih memerlukan bantuan di sepanjang keadaan pada masa sekarang lah. Okay, dan memang bantuan itu diteruskan lah. Okey, dan satu lagi Marissa sebelum akhiri di sini, di peringkat awal di semasa PKP itu semua sekolah sebanyak 104 sekolah di Perlis telah dibekalkan alat pengukur suhu dan juga hand sanitizer. Jadi di sekolah telah ada dah, dan bila masa pun kita dah boleh gunakanlah. Yes. Okay, thank you so much Puan Hariza. I think what is very interesting approach yang diambil oleh pihak Jabatan Negeri Perlis is that first thing first ialah I noted that you tackle the issue of communication dan juga kebajikan. So it goes back down to like what was presented earlier juga by Jenny from Evolution and also from Manting from GSA, di mana kalau kita lihat dalam hierarki Maslow, that would be the basic needs that we would need to address before we get into the core business. And saya rasa mungkin itu satu strategi di mana pihak JPN mengambil alih bila membantu sekolah untuk selesai komunikasi dengan ibu bapa melalui radio, melalui komunikasi terus dengan pengarah. I think this is the first time I hear that the pengarah actually opens himself to the parents to actually ask questions and to communicate. I think that's really a fantastic and a really interesting idea, which I've not already come across in some of the other states in Malaysia. So I think that's maybe mungkin salah satu sebab yang meningkatkan, how to say, it gives you quite a good response of e-learning for your children. Alright, so as I said tadi, kita bermula dengan Perlis. Sekarang kita akan, if by car, we will take about 2 hours down to Pulau Pinang, down to Georgetown actually. 2 hours you will reach Georgetown, Pulau Pinang. Now that's where Janice and the team is also working with Mr. Anbu. Now Mr. Anbu, you can unmute yourself. I just introduced Mr. Anbu. Mr. Anbu seorang pegawai SISC di Pejabat Pendidikan Daerah di Pulau Pinang, dikenali sebagai TPD Timur Laut. Beliau mempunyai pengalaman sebagai seorang SIC lebih daripada 5 tahun. Now kalau kita lihat tadi, what do you call this, di Perlis, you got about schools, which is we got about 104 schools. Di Timur Laut itself, just a district itself, satu daerah saja mereka mempunyai 112
jumlah murid seramai 58,006 orang dan bilangan guru seramai 4,608. So one size of Perlis is actually a size of daerah Timur Laut di Pulau Pinang. So it's really a huge responsibility for the officers like Mr. Ambu. Now Mr. Ambu, I'm really interested to know, dalam keadaan di mana pihak PPD mempunyai bilangan sekolah yang begitu banyak, I know that even PPD recently telah mengalami penstrukturan di mana kebanyakan pegawai PPD telah, some of them telah kembali ke sekolah untuk menyumbang kepada tenaga pengajar. How does then PPD Timur Laut menentukan jenis tindak balas yang perlu diutamakan kepada sekolah? Mr. Ambu? Ya, terima kasih Melissa. Salam sejahtera dan terima kasih kepada semua kerana memberikan peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan para panel yang semua hebat dan bersama-sama dengan NGO dan golongan pendidik yang tidak kurang hebat pada hari ini. Okey, untuk hari ini kalau kita tengok dunia yang sedang dilanda COVID-19, okey, telah memberikan kesan dan impak yang cukup besar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kalau kebiasaan yang kita tengok sebelum ni, anak-anak murid kita disajikan dengan pelbagai cara dan kaedah untuk memastikan, kaedah PDP untuk memastikan murid-murid itu hadir ke sekolah. Tapi sekarang ni dah jadi sebaliknya, di mana murid-murid telah dilarang untuk ke sekolah dan terpaksa berada di rumah dan hanya dapat berkomunikasi melalui gadget ataupun telefon pintar. Jadi pelbagai dugaan dan cabaran yang terpaksa dihadapi ditangani oleh pihak sekolah dan PPD untuk menangani isu dalam tempoh masa PKP ni. Jadi masa PPD Timur Laut terpaksa merangka satu bentuk sokongan yang dapat diberikan kepada sekolah dalam menangani isu yang berlaku di sekolah secara spesifik. Satu langkah kita kata drastik lah terpaksa diambil dengan mengkaji dengan teliti isu yang dihadapi. Yang kami telah kenal pasti 4 aspek yang harus diberi perhatian sepanjang tempoh PKP ini, iaitu yang pertama kami nampak yang paling ketara ialah komunikasi dan kebajikan. Ini 2 perkara utama lah yang ditekankan dalam masa tempoh PKP. Dan yang ketiga PDP dan keempat adalah pengoperasian sekolah. Jadi melalui program test yang dilaksanakan di PPD Timur Laut, kita telah dapat menghasilkan satu rubrik untuk mengenal pasti isu yang sedang berlaku di sekolah dan usaha yang akan dilakukan untuk menangani isu tersebut. Jadi pihak PPD Timur Laut telah mengusahakan perjumpaan secara Google Meet dengan kesemua pengetua dan guru besar secara berkelompok meliputi 110 buah sekolah. Semasa di peringkat awal PKP, penekanan banyak bertumpu kepada aspek komunikasi dan kebajikan, di mana sekolah mencuba pelbagai medium seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya untuk kita kata menghubungi guru, murid dan ibu bapa. Dan dari segi kebajikan pula, pelbagai usaha telah dijangka oleh pihak sekolah untuk mendapatkan sumbangan, bagi mendapatkan peranti dan barang-barang keperluan harian untuk keluarga B40. Kemudian secara beransur fokus sekolah telah beralih kepada PDP. Sebab kita memang tak jangka PKP itu akan berlanjutan sehingga 2 bulan. Pada asalnya 2 minggu. Jadi memang fokus sekolah memang telah beralih kepada PDP dan pengoperasian sekolah. Jadi kalau sebelum ni pihak sekolah telah mencuba pelbagai medium untuk menyampaikan ilmu kepada murid, kini mereka dapat dalam stage ni dia dapat kenal pasti medium yang sesuai mengikut kemudahan sedia ada murid. Jadi walaupun kita kata pelbagai cara yang ataupun alternatif yang digunakan, tapi medium yang dipilih itu adalah mengikut latar belakang sekolah, keperluan murid dan sebagainya. Jadi mungkin medium yang digunakan untuk satu sekolah itu adalah berbeza mengikut keperluan sekolah itu.
Jadi walaupun pengoperasian sekolah semasa pasca PKP akan dilakukan berdasarkan SOP yang dikatakan oleh KPN, namun pihak sekolah telah bertindak secara proaktif untuk merancang pengoperasian sekolah semasa pasca PKP nanti untuk memudahkan pengoperasian sekolah. Jadi kalau kita tengok secara kesimpulannya, mengikut rubrik yang disediakan, 4 aspek tersebut dapat dikategorikan dalam peringkat awal, pertengahan dan lanjutan supaya sekolah dapat kenal pasti sekolah berada di tahap yang mana. Adakah sekolah berada di peringkat awal? Adakah sekolah berada di peringkat pertengahan? Adakah sekolah berada di peringkat lanjutan? Jadi terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk memastikan sekolah berada di peringkat yang mana supaya sekolah dapat mengambil tindakan yang seterusnya. Contoh katakan sekolah berada di tahap pertengahan. So apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan pengoperasian supaya sekolah berada di peringkat lanjutan. Saya pilih satu contoh lah, saya petik satu contoh daripada rubrik. Ya, contoh katakan saya pilih aspek yang terkandung dalam elemen PDP sekolah, di mana salah satu aspek tu adalah untuk mengenal pasti cara untuk meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran di rumah tu. Jadi kalau kita tengok peringkat awal, kalau kita kata sekolah, kalau dikatakan dalam peringkat awal, guru menyampaikan pembelajaran tu secara melalui pelbagai pelantar, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, itu kita katakan sebagai peringkat awal. Kalau peringkat pertengahan pula, guru menyampaikan pembelajaran melalui pelbagai pelantar, tapi mempunyai satu mekanisme pemantauan. Jadi dia pemantauan berterusan. Itu dah peringkat pertengahan. Maksudnya sekolah dah meningkatkan tindakan dia ke peringkat pertengahan. Jadi kalau peringkat lanjutan pula, okey, ke semua elemen yang saya sebut tadi ada, dan termasuk menilai keberkesanan PDP itu. Ada tak PDP yang disampaikan atau pembelajaran yang disampaikan itu berkesan sampai kepada murid atau tidak. Lepas tu apa cara untuk meningkatkan pelibatan murid dalam proses PDP ini. Jadi this from me, Melissa, mungkin ada apa-apa lagi? Back to you. Thank you so much, Mr. Ambu. So what I'm hearing is that dalam because you got so many schools in PPD Timur Laut with that and also with limitations in the number of officers. So what we can see, kita lihat daripada PPD Timur Laut ialah mereka mempunyai satu kerangka ataupun satu struktur yang sangat sistematik dalam menangani krisis ini. So you are actually saying that you like kupas bawang one by one, you go through your communications and then you go through to welfare, and then after that you go through what they call this teaching and learning, and lastly to operations. And of course I think apa yang sangat interesting is that different school will be at different stages of the needs. And just like what Mr. Ambu mentioned just now, some schools might be at welfare, some schools might already be advancing in teaching and learning. So thank you so much, Mr. Ambu, for that sharing on how PPD Timur Laut is actually addressing this issue secara systematic and proactive. And I think what's important is that it's important that kita lihat bahawa tindak balas ni bukan secara reaktif, tapi dia ada perancangan jangka panjang. For principals dan tuan-tuan puan yang hadir di sini, rubrik yang telah dijelaskan oleh Encik Ambu telah dikongsi di bahagian chat. I think there's a link there, you can click. Juga sama dengan laporan kaji selidik dari GSL. So please feel free to use these resources because the purpose that we are sharing is also to ensure that you have enough information and knowledge to help your schools. Alright, sekarang kita akan bergerak ke bawah, Mr. Ambu. We're going to go drive down from Penang. We're going to Selangor. I think from Penang down to Selangor it takes about 4 hours. Now we will meet with the principal of SMK Kiara Mas, who is Puan Dahanum. Now just to share with you, Puan Dahanum is the principal of SMK Kiara Mas, like I mentioned just now. She has more than 27 years of teaching. Now what is very interesting about SMK Kiara Mas, I follow them on Facebook, I also follow them on their Instagram. And apa yang saya nampak dalam SMK Kiara Mas ialah penggunaan media sosial sekolah ini untuk bukan saja untuk mendidik, di mana mereka berkongsi pelbagai ABM dan sebagainya di on this Facebook and also Instagram, but I also see that they use
it to communicate with students and teachers. Again, we see how communication plays a very important role here. Now, one very interesting note Puan Danun saya nampak ialah sebuah majlis persaraan telah diadakan secara talian menggunakan Google Meet. Now, your question Puan Danun, I just wanted to know. Now, besides media sosial, apa tindakan lain telah diambil oleh pihak sekolah semasa pembelajaran jarak jauh ini berlaku? Okay. Terima kasih Puan Malaysia Gomez ya, moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya ingin memberi sedikit tambahan maklumat tentang diri saya. Sebenarnya saya baru 1 tahun 5 bulan menjawat jawatan sebagai pengetua di SMK Kiaramas dan saya merupakan peserta untuk pemimpin JSL bagi daerah Sentun. Jadi pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi dengan Tuan dan juga Puan tindakan proaktif yang telah diambil oleh pihak sekolah SMK Kiaramas semasa situasi krisis COVID-19. Jadi antara tindakan telah diambil oleh pihak sekolah ialah membangunkan Google Classroom ataupun GC sebagai option pembelajaran alternatif. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan GC sebagai pelantar pembelajaran bermula pada 1 Julai 2019 untuk menggantikan Prop BLE. Dan secara jujurnya, pada tahun 2019 penggunaan GC di SMK Kiaramas tidak terlaksana kerana kita ada kemudahan 10 buah komputer dan juga 1 makmal komputer. Jadi itu juga merupakan tahun pertama saya berada di SMK Kiaramas. Namun begitu apabila berlakunya PKP yang telah bermula pada bulan Mac hinggalah sekarang, pihak sekolah melihat keperluan penggunaan GC yang amat mendesak bagi membolehkan PDPC melalui Google Meet dapat dijalankan oleh guru-guru dan bahan-bahan ataupun tugasan yang berbentuk latihan untuk murid dapat dimasukkan dalam GC secara teratur dan sistematik. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya bukan satu proses yang mudah untuk melaksanakan Google Classroom yang bermula dengan kesediaan guru-guru dan juga kesegeraan untuk melaksanakannya. Oleh itu pihak sekolah telah mengambil langkah proaktif melalui admin GC bersama dengan jawatankuasa GC sekolah untuk memberikan semula ID kepada murid-murid melalui kumpulan WhatsApp ibu bapa. Jadi pada peringkat ini semua murid telah ada ID masing-masing untuk membolehkan mereka akses dalam Google Classroom. Seterusnya guru-guru pula telah diberikan ladap ataupun latihan dalam perkhidmatan oleh guru-guru yang mahir menggunakan pelantar GC. Dan pihak sekolah telah mengenal pasti ada 5 orang guru yang mahir menggunakan GC. Jadi ladap dalam bentuk latihan dan kemahiran siri 1 telah diadakan melalui YouTube live streaming dan juga melalui Google Meet untuk ladap siri yang kedua. Dan dari sini sebenarnya guru-guru telah mencipta ataupun create kod mata pelajaran bagi kelas masing-masing. Seterusnya ladap dan juga PLC telah dijalankan di peringkat panitia mata pelajaran oleh guru-guru yang telah mahir menggunakan GC untuk memberikan kemahiran yang lebih mantap kepada guru-guru. Dan pada masa yang sama, ladap dan PLC ini direkodkan untuk aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan guru untuk 42 jam kredit. Jadi kita dapat merekodkan juga untuk 42 jam kredit bagi guru-guru. Dan pada peringkat awal sebelum guru-guru benar-benar mahir menggunakan GC, mereka boleh menjalankan sesi pembelajaran secara berkolaboratif mengikut panitia masing-masing. Sebab saya sedar tidak semua guru terus mahir menggunakan GC. Jadi pada peringkat awal panitia akan bekerjasama dengan guru dalam panitia masing-masing untuk mengadakan sesi pembelajaran secara bekerjasama. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan saya telah memaklumkanlah kepada guru-guru untuk pelaksanaan Google Classroom melalui sesi pembelajaran dan juga memberikan latihan ini dengan mengadakan mesyuarat pengurusan dan juga mesyuarat guru dengan tujuan supaya guru-guru tidak terkejut tindakan ataupun usaha telah dibuat oleh pihak sekolah. Dan untuk murid-murid pula bimbingan penggunaan GC telah diberikan oleh guru-guru tingkatan dan juga guru-guru mata pelajaran. Jadi alhamdulillah semasa PKP 3 yang bermula pada 15 April 2020, GC di SMK Kiaramas telah dilaksanakan sepenuhnya bagi semua tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan untuk PKP fasa yang keempat
bermula pada 29 April 2020. Kelas dalam talian melalui Google Meet dijalankan sepenuhnya oleh guru-guru tingkatan 4 dan 5, manakala untuk kelas dalam talian tingkatan 1, 2 dan 3 akan dijalankan sepenuhnya bermula pada 9 Jun 2020. Jadi sebenarnya saya ingin berkongsi juga di sini dalam kita melaksanakan sesi pembelajaran menggunakan GC, sebenarnya barisan hadapan sekolah yang terdiri daripada pengetua, senior leader team iaitu PK dan juga JKMP serta middle leader team, ketua panitia mata pelajaran telah menjadi model ataupun suri teladan bagi pelaksanaan GC secara total ataupun menyeluruh. Dan juga saya sebagai pengetua telah mengajar satu kelas tingkatan 4. Jadi saya antara cikgu yang dahulu untuk memasukkan bahan dan juga menggunakan sesi pembelajaran menggunakan Google Meet sepenuhnya dah. Jadi selain itu selain daripada membangunkan GC yang pada peringkat awal kosong ataupun zero, pihak sekolah juga telah membuat panggilan prihatin kepada guru-guru yang berada di luar kawasan ataupun kampung untuk membantu pengurusan emosi mereka. Berdasarkan data yang telah saya kumpul, terdapat 29 orang guru yang berada di luar kawasan yang ada masalah berjauhan dengan suami kerana suami terkandas di Kuala Lumpur. Suami bekerja, ada guru yang bersalin dan juga ada guru yang akan bernikah. Jadi sebenarnya saya akan bertanya keadaan guru-guru dan juga saya akan bertanya khabar bagaimanakah keadaan guru-guru ketika berada di kampung sebelum saya memberikan tugasan ataupun tanggungjawab kepada guru-guru. Dan pada masa yang sama, apabila kita ingin melaksanakan GC, kita juga perlu melihat dari segi capaian internet. Jadi apabila 29 orang guru berada di kampung, ada guru yang capaian internetnya lemah. Dan ini juga menjadi satu makluman kepada saya untuk saya mengambil tindakan seterusnya. Dan sejauh manakah saya dapat melaksanakan GC terutamanya untuk sesi pembelajaran menggunakan Google Meet. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita juga perlu membina hubungan dengan guru-guru walaupun dalam situasi krisis. Bila lagi guru-guru yang tadilah berjauhan dengan suami dan berada di luar kawasan. Dan juga pada semasa PKP seperti yang dimaklumkan oleh Puan Melissa tadi, pihak sekolah juga telah mengadakan majlis persaraan untuk Puan Salbiah yang bersara wajib pada 30 April 2020. Ini ialah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih pihak sekolah di samping meninggalkan momen ataupun kenangan yang indah kepada beliau dan warga sekolah. Jadi begitu juga dengan program-program lain seperti sambutan Hari Guru, sambutan Hari Lahir Guru dan Murid dan juga program Ihya Ramadan serta khatam Al-Quran dijalankan juga semasa PKP ini. Dan jadi untuk sesi perkongsian saya pada pagi ini, begitu juga dengan pelaksanaan pentaksiran bidik darjah ataupun PBD. Walaupun dalam tempoh PKP, guru-guru tingkatan 1, 2 dan 3 telah melaksanakan PBD untuk fasa pertama dan fasa pertama yang sebenarnya telah bermula pada bulan Januari dan berakhir pada bulan April. Jadi bahan-bahan yang telah dimasukkan oleh guru-guru tingkatan 1 dan 2 dan 3 dalam Google Classroom. Jadi di sini murid-murid telah diberi tugasan dan sebenarnya di sini juga boleh berlakunya pentaksiran bidik darjah kepada murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan Puan Dahanu, mungkin kita boleh berkongsi what do you call this bahagian ini dalam sesi kedua because this is soalan hot yang ditanya oleh kebanyakan banyak peserta yang tanya ni. So I think so we will bring back this slide lepas kita di sesi kedua. Now I think Puan Dahanu apa yang sangat hebat saya kagum dengan Puan Dahanu ialah number one is that how prihatin sekolah ini di samping nak menangani aspek pembelajaran murid, Puan Dahanu bersama dengan your middle leaders that you say, you know, you are the role models, you and your school leaders, your middle leaders are the role model. Now that in itself untuk nak tangani teaching and learning dan nak tangani kebajikan is really satu tugas yang sangat berat. So I think dalam respons yang pertama sama seperti yang kita lihat di peringkat JPN, di peringkat daerah PTD, di peringkat daerah dan juga di peringkat sekolah ni, I see that the common theme that the first response is always on communication and welfare. So I think that's something I hope that the listeners will, if you're school leaders, if you're in the JPN and PTD, now this is something mungkin kita perlu lihat sebelum kita bergerak kepada teaching and learning. Because I know Puan Dahanu in her teaching and learning, she has done very later she will share on how she does PDD
in her teaching and learning after she has managed to empower her school leaders and also her teachers. Alright, sekarang ni saya akan bergerak kepada sekolah yang dekat dengan bandar pentas TV3 ni, okay, SK Bandar Utama Damansara, iaitu Puan Nur Sofia. Now, very interesting fact about Puan Nur Sofia School is that Puan Sofia School kebanyakan daripada muridnya terdiri daripada ibu bapa yang bukan how to say not they are warga negara, tapi mereka they are not Malaysians, so they are like they are Indonesians and they have mixed marriages. Alright, so and this pose a challenge to her, memberi cabaran kepada sekolah dari aspek komunikasi, memandangkan kebanyakan pelajar ini menghadapi cabaran untuk memahami bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Puan Sofia, how do you respond untuk membantu pelajar ini? Okey, terima kasih ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kalau sedikitlah pengenalan untuk diri saya. Saya telah bertugas sebagai guru selama 25 tahun. Pernah bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Gombak dan juga di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah sebelum saya bertugas, saya menjadi guru besar selama 4 tahun. Okey. Bagi pihak sekolah SK Bandar Utama Damansara, apabila menyebutkan tentang PKP, kita sesuatu yang baru pada kita semua dan kita tak terjangka, tak bayang macam mana keadaannya. Jadi bila kita nampak, kita tahu, kita fikir, yang pertama saya fikir murid saya, ibu bapa dan juga cikgu sama penting kepada saya. Jadi kalau macam yang dicakap, saya hanya mempunyai 6 orang saja murid yang bukan warga negara, yang selebihnya adalah warga negara, 95%. Dan bagi segi, walaupun dinyatakan tadi dari segi BM dan BI, tetapi kami bukanlah satu halangan selesai buat PKBS 1 dan juga PBD tahap 1. Pencapaian kita untuk tahap 2 melebihi 80% dan BI 70%. Begitu juga dengan tahap 1 ya. Kita BM kita melebihi 80%. So benda-benda ini yang kita nak jaga sepanjang PKP yang kita tidak tahu berakhir bila. Jadi apa inisiatif yang diambil bila kita fikir, saya turun ke fikir saya dan kami berbincang apa kaedah yang kita dapat bantu supaya murid terus belajar. Dan murid-murid kami ni tidak terus ketinggalan sebab mereka memang hampir kebanyakan mereka mendapat memang berada di sekolah. Mereka memang pengetahuan, mereka mendapat pendidikan tu memang hampir 90% daripada guru-guru di sekolah. Jadi itu yang kita buat, kita fikir perkara yang kita fikir kesediaan ibu bapa, maksudnya dari segi mental dan supaya guru-guru saya juga dari segi emosi dan mental mereka seimbang dengan ibu bapa. Jadi apa yang kita buat untuk memastikan KPI kita memenuhi apa yang kita tetapkan. So kita buat satu jadual ya yang meringankan pada guru dan ibu bapa dan juga murid nak buat. Sekurang-kurangnya kita tetapkan, kita bincang dengan penolong kanan dan juga penyelaras dari segi kesediaan murid, dari segi guna GC dan juga WhatsApp, kita guna dua-dua. Kita tengok yang mana murid selesa dan boleh buat. Kemudian kita tetapkan 2 mata pelajaran satu hari, sekurang-kurangnya 12 soalan supaya kita faham kalau yang ini bagi, yang itu bagi, ya, dia adik-beradik lain lagi mungkin dari segi pelaksanaan di rumah tu mungkin jadi kita tak nak orang kata dalam berlaku lambatkan kerja yang murid tak buat. Jadi kita bagi tempoh seminggu. Sebenarnya dalam tempoh 2 minggu, fasa pertama kan kita ingat bila buka sekolah. Saya fikir satu inisiatif dengan penolong kanan dan juga cikgu, kita kata okey, kita masuk untuk kita kumpul semula apa yang murid buat sebab kita nak tunjuk pada parent, cikgu membimbing walaupun secara GC dan juga WhatsApp. Kalau tengok dalam yang saya sertakan ni yang ini adalah hasil kerja guru besar ya, bukan kerja lah. Guru besar pun mengajar sama juga. Ini adalah yang kelas saya ajar dan ini adalah untuk guru-guru saya. Ya, mereka bagi itu murid hantar respon sama dia. Kalau bacaan mereka boleh hantar video atau voice lah.
Dan saya juga bagi galakkan kepada guru-guru, bagus tahniah untuk guru-guru. Untuk murid kita pun bagi galakkan juga, kita kata mungkin akhir tahun sekolah dibuka, kita akan bagi sijil murid yang aktif dan sebagainya. Bila bersambung, saya nak tahu pelibatan murid saya. Ya, dari segi cikgu memang satu perkara lain lah. Kita dah tahu cikgu berada di mana dan apa kekuatan, kelebihan dan apa masalah. Keseluruhan 126 murid saya itu berapa yang aktif. Jadi saya kata pada PKP saya, Cikgu Rosli, okey, saya nak dapat analisa pelibatan murid dan ibu bapa sepanjang kita memberi kerja rumah ya dalam GC dan sebagainya, berapa persen murid kita yang involve ya supaya kita bantu. Okey, jadi itu yang kita dapat data. Saya kata terpulang kepada cikgu nak dapatkan cara macam mana, sebab saya tak nak tetapkan, biar keselesaan mereka mahir guna dengan cara apa. Dan cikgu PKP saya akan beritahu kepada SU dan SU yang buat Google Form yang ini yang kita dapat daripada bermula PKP. So bila kita dah dapat data dalam 2 minggu, 3 minggu yang awal yang kita mulakan tu, so kita dapati, jadi saya dapati okey, maknanya kalau tengok dari segi tahap 2 mungkin kita boleh tingkatkan lagi, mungkin dari segi tahap 1 kita perlu penambahbaikan. Jadi di sini sebelum cuti sekolah hari tu kita buat Google Meet, meeting kurikulum, dan kita dah minta supaya panitia fikirkan apa kaedah yang cara untuk kita tarik supaya murid dapat ramai. Oh ya, daripada data ini juga kita dapat kenal pasti masalah-masalah dalam family itu. Ya, ada yang memang bagi tahu dengan kita, ada juga yang bagi tahu dengan guru bagi tahu dengan PKM akan maklumkan pada saya. Jadi kami bergerak secara semualah kan. Saya ada yang macam PKM dia bagi tahu, puan sebenarnya dia ni ada masalah macam ni. Okey, kita cuba bantu. Dan juga macam cikgu dia kena pasti yang kita tahu masalah kita adalah kebanyakannya parent hanya mempunyai satu handphone dan atau dua, dan mereka ada anak-anak lain yang di sekolah menengah dan di sekolah rendah. So yang itu kita akan buat penambahbaikan bila buka sekolah nanti, macam mana kita nak care dengan murid-murid kita supaya mereka terus dapat terus belajarlah daripada data-data ni, daripada latihan yang kita beri. Jadi murid yang tak aktif ni, cikgu tengok dia dah baca blue tick, kita ada list tu kan yang bagi Google Form, ada list dia dah buat. Itu bermakna cikgu jangan rasa seorang aja, 2 orang kalau yang respon, tetapi kita tengok yang baca ramai, maknanya kita beranggapan mereka buat juga. Cuma mungkin dari segi kemudahan tadilah yang membataskan mereka untuk berkongsi dengan kita. Ada juga yang dah lambat pun baru bagi, tapi saya cakap dengan guru-guru, walaupun bila mereka bagi jawapan, respon, cikgu-cikgu bolehlah bagi terima kasih, tahniah, yang galakkan dan sebagainya. Okay. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan share untuk seterusnya lah. Alright. Okay. Thank you so much Puan Sofia. I think again macam kita lihat even di peringkat daerah, peringkat negeri dan juga di peringkat sekolah, antara aspek utama yang ditekankan ialah aspek I see very clearly among the four of you is that komunikasi dan kebajikan diutamakan sebelum kita bergerak kepada teaching and learning. And from here, Puan Sofia, you use all types of platform, Google Classroom, you even use WhatsApp untuk untuk tanda hasil kerja murid, which I think it's really an interesting idea, because we always think nak adakan lesson melalui Zoom dan sebagainya, but even platform yang simple seperti WhatsApp dan Telegram juga boleh digunakan. So thank you so much atas perkongsian on the tindak balas yang diambil dalam menghadapi krisis ini. Nah, macam saya katakan di awal perbincangan hari ini, we have about 6 juta murid di seluruh negara Malaysia yang sekarang tidak berada di sekolah dalam tempoh 3 bulan ini. And one of the possible risiko yang kalau kita tak selesaikan ialah bila sekolah buka, kita akan lihat satu kemungkinan bahawa there will be students who are dropping out from schools, terutamanya di sekolah di mana di sosioekonomi keadaan sosioekonomi mereka rendah.
So in fact dalam satu laporan yang dikendalikan oleh UNESCO, mereka mengatakan semakin lama sekolah ditutup, kita akan memperbesarkan lagi jurang pembelajaran di antara murid. And then the only equilibrium ataupun titik persamaan yang dapat menutup jurang tersebut ialah dengan mengembalikan murid ke sekolah. But the question is kita berhadapan dengan dua cabaran utama. Cabaran pertama ialah cabaran it's not just for me I really think this is not just a challenge that will be faced by the school, but ini juga cabaran di pihak PPD, pihak JPN ialah yang pertama, bagaimana kita nak tingkatkan ataupun kembalikan kehadiran murid. That is, how do we bring the confidence of the students so that they'll come back to school. And the second question is bagaimana kita nak pulihkan kehilangan pembelajaran ataupun we recover the learning loss. So we see that there are students who are involved in online learning. There are students who are also not involved in online learning. And when these two groups of students who comes back, there will be a gap between the both of them. So then bagaimana kita nak tingkatkan, one is to encourage them to come back, and one is how do we recover this learning loss. So saya tuju soalan ini kepada semua ahli panelis untuk berkongsi tindakan yang mungkin telah diambil, sedang diambil ataupun akan diambil untuk berhadapan dengan cabaran yang saya sebut tadi. I will start it dengan peringkat JPN, maybe for Puan Hariza. We'll go out from the top and then we'll come down to the bottom untuk pihak panelis. Okay, come Puan Hariza. Okay, Puan Melissa, jadi sebenarnya saya nak ucap tahniahlah kepada Puan Sofia dan Puan Dahanum kerana telah menguruskan sekolah dalam masa PKP ini sebaik mungkin. Dan di Perlis juga kita sebenarnya pastikan bahawa pemimpin-pemimpin sekolah kita ini juga menjalankan peranan sebaik mungkin lah. Okey, saya mungkin nak fokus pada soalan yang kedua tadi. Kita dapati bahawa sekolah juga menjalankan pelbagai PJJ lah, saya panggil sebagai pembelajaran jarak jauh, di mana mod yang mereka gunakan itu sebenarnya lebih kepada online tu saya rasa tak berapa percentage tu tak berapa tinggi, tetapi offline. Jadi penggunaan mode offline itu dari segi WhatsApp dan sebagainya itu memang ketara lah di sini, dan juga ada juga sekolah-sekolah yang menjalankan secara offsite, di mana kita difahamkan bahawa guru-guru meninggalkan bahan latihan dan sebagainya melalui meletakkannya di pos-pos guard, di mana ibu bapa akan datang untuk collect the soalan and then hantar balik. Dan percentage pun tak banyaklah, tetapi yang banyaknya ialah menggunakan secara offline iaitu WhatsApp dan sebagainya. Okey, di Perlis juga kita juga support sekolah-sekolah dengan pelbagai program sokongan untuk PDPC, di mana kita ada tuition online. Jadi saya nak, ini pun satu yang special lah, satu amalan baik lah di peringkat negeri, di mana tuition online melalui FB Live telah diadakan sejak PKP yang pertama. Kita mula pada 1 April sehingga sekarang lah fasa yang keempat, di mana melibatkan 60 orang guru cemerlang untuk 4 subjek sekolah rendah, 6 subjek sekolah menengah. Dan 22 subjek untuk SPM dan juga untuk STPM dan juga STAM. Jadi tuition online ini meliputi kelas-kelas untuk tahun-tahun peperiksaan. Kemudian kita juga ada tuition on air di Radio Perlis. Dan satu lagi kita ada satu gerbang pembelajaran digital yang diuruskan secara sistematik oleh sektor pembelajaran, di mana semua hasil maklumat, video pembelajaran semuanya dikumpulkan di sini dan bagi membantu guru-guru yang mungkin menggunakan bahan di sini sebagai alat bantu kepada mereka dalam masa PKP ini. Jadi tuition online ini akan berlangsung dan saya difahamkan kemungkinan selepas fasa 4 iaitu selepas kita punya PKPB 9 Jun, dan tuition ini mungkin akan diteruskan lagi dan dirancang dan dibuat secara begitu sistematik
dengan jadual-jadual yang telah ditetapkan, jam 9 pagi sehingga pukul 1 petang. Okey, kemudian menyentuh tentang perancangan jabatan ataupun mungkin pihak sekolah sendiri tentang perancangan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Mungkin apabila pasca COVID nanti, apabila sekolah dibuka, mungkin perkara yang perlu kita lihat ialah aspek keselamatan dan kesihatan lah. Okey, yang kedua saya rasa aspek mental, emosi guru dan murid itu. Mungkin ini pihak sekolah perlu lihat terlebih dahululah dan mungkin tingkatkan kawalan dan pastikan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan mungkin sekolah juga boleh bersama-sama dengan rakan-rakan strategik yang lain seperti KKM, PIBG dan pihak polis untuk membantu apabila sekolah dibuka nanti. Jadi sebenarnya peranan semua pihak itu sangat penting untuk memastikan kehadiran murid sebenarnya berlaku dengan suasana yang lebih kondusif. Okey, itu saja Melissa. Okay, thank you, Puan Hariza. We'll move to Encik Ambu from PPD Timur Laut. Ya, thank you Melissa. Okey, untuk PPD Timur Laut, sebelum tu, tanya kepada DPM terlebih Puan Hariza yang tindakan positif. Saya nampak daripada DPM sangat menarik lah, walaupun kecil negeri yang Perlis tapi kecil di Bali lah. Ya. Dan tahniah juga pada para guru besar yang mengambil tindakan proaktif yang dapat menangani isu dalam tempoh masuk PKP ni. Okey, mungkin saya dapat kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini apa yang diilhamkan oleh unit sains dan matematik di bawah sektor pembelajaran PPD Timur Laut. Saya mungkin dapat kongsi ini sebab atas kapasiti saya sebagai SSC kelas matematik. Jadi memandangkan banyak cabaran yang sedang menanti pada guru setelah sekolah dibuka nanti. So terutamanya PDP yang akan disampaikan secara bersingkir dengan murid-murid yang akan mengikuti periksaan SPM tu. Jadi pihak unit sains dan matematik sektor pembelajaran PPD Timur Laut telah merancang satu bentuk sokongan dan bimbingan yang akan diberikan kepada sekolah nanti. Jadi sebanyak 35 buah sekolah terlibat dalam program sokongan dan bimbingan ini. Sekolah-sekolah tersebut akan dikelompokkan dalam 3 zon mengikut justifikasi yang kami tetapkan melalui keputusan peperiksaan akhir tahun dan 2019 dan juga keputusan SPM 2019. Jadi saya ingin sentuh salah satu bentuk sokongan. Saya kongsi dengan tuan-tuan satu bentuk sokongan yang diberikan kepada sekolah fokus yang terdiri daripada 9 buah sekolah. Intervensi yang kami namakan sebagai MSO. Ya. MSO ni bukan Microsoft Office, ya, jangan salah anggaplah. Jadi sebenarnya yang ini adalah My Second Home, ya, My Second Home, My Second Office, sorry, ya, My Second Office, di mana kami unit sains matematik ni akan berada di sebuah 2 buah sekolah dalam seminggu, itu dari Isnin hingga Khamis, dan akan memberikan sokongan dan bimbingan kepada sekolah dari 6 aspek. Ya. Yang pertama dari segi audit akademik, kami akan gunakan platform ni secara bimbingan berkelompok di mana kami akan berkongsi data headcount dan kami akan berkongsi cara menguruskan data headcount tersebut dan bagaimana kita merancang intervensi dari peringkat pembersihan data, penetapan ITR, kelompokan murid dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang kita kata murid-murid ketinggalan, ya, ketinggalan dari segi pelajaran dan sebagainya. So yang tu kami tekankan penyelarasan sukatan di mana kami menggunakan kaedah modular, di mana kami akan sarankan sekolah untuk selitkan beberapa topik daripada tingkatan 3 dan 4 supaya murid-murid sentiasa refresh semula apa topik yang mereka dah belajar sebelum ni. Mungkin mereka dah lupa dan sebagainya. Satu, yang kedua lah. Yang ketiga, klinik ABC. Klinik ABC ni ini lebih kepada bimbingan individu, ya, individu untuk fokuskan kepada SKPG itu 4, kandungan mata pelajaran dan pengurusan panitia. Ini yang ketiga.
Yang keempat, Gilak Permata, dan yang kelima XLR. Ini untuk fokus kepada murid galus dan juga murid yang cemerlang. Okay? Bagaimana kita nak merancang intervensi untuk yang Gilak Permata dan XLR. Dan yang terakhir sekali, yang keenam tu gerak untuk pemilihan yang akan dilaksanakan selepas peperiksaan percubaan sebagai sentuhan terakhir sebelum SPM. Ya, ini yang kami fokuskan untuk yang murid-murid SPM lah. Okey, yang kedua, yang ni pada murid-murid yang akan mungkin menjalani pembelajaran secara online. Jadi mungkin 3 dan 1 dan 4 dia fokuskan pada pembelajaran maya. Jadi kami setakat ni masalah isu yang utama kami dengar daripada sekolah ialah penlibatan murid yang mungkin masih tidak mencukupi, masih tidak mantap lagi. Jadi dua bentuk sokongan yang dirancang sama-sama Ambition melalui program TEST lah, iaitu kami bercadang untuk melaksanakan teknik pendekatan yang menarik dalam pembelajaran maya yang akan dikongsi bersama-sama pemimpin guru yang akan ditempatkan dan dikumpulkan dalam satu kumpulan telegram untuk mendapatkan input pembelajaran atau pendekatan atau teknik yang menarik dalam PDP untuk dibantu pada guru-guru di sekolah untuk mendapatkan idea menarik dalam PDP untuk meningkatkan pelibatan murid. Satu. Yang kedua, teknologi yang terkini yang boleh digunakan sebagai pembelajaran alternatif. Ini dua pendekatan yang mungkin akan membantu pihak sekolah nantilah untuk mengatasi masalah murid-murid yang tidak hadir dalam pembelajaran maya dan sebagainya. Ini daripada PPT Timur Laut. Back to you, Alisa. Okay, thank you so much Encik Ambu. Satu approach yang kita lihat, what do you call this, there are so many initiatives untuk cover bukan saja pelajar SPM tetapi pelajar yang juga terlibat dalam SPM. If I may ask the team from JSL and also from Evolution, please summarize some of the initiatives done by Mr. Ambu and also at JPM Police so that there is a form of sharing knowledge here. Okay, let's go down to Puan Danum. Tadi saya stop Puan Danum macam mana pelaksanaan PBD. Kita juga terima soalan daripada peserta yang bertanyakan bagaimana nak melaksanakan, if you don't have PT3, then how do you do PBD? And in fact doing PBD secara maya lagi ataupun secara online. Puan Danum, your response. Okay, terima kasih Puan Melissa. Sebenarnya saya bersetuju dengan pendapat Encik Anbu tadi yang mengatakan bahawa apabila kita melaksanakan sesi pembelajaran dalam talian, penglibatan dari murid untuk 100% memang sukar. Jadi untuk SMK Karamas, sebenarnya untuk murid terlibat dalam pembelajaran secara dalam talian lebih kurang 80%. Namun begitu kami masih juga lagi menggunakan medium-medium yang lain, contohnya WhatsApp, Telegram ataupun panggilan telefon daripada guru-guru untuk memastikan murid-murid yang tidak ada capaian internet yang baik ataupun mereka berkongsi smartphone dengan ibu bapa dan ibu bapa mereka bekerja, mereka juga dapat belajar tadi dengan dihubungi oleh guru-guru atau melalui medium-medium yang lain. Dan itulah antara cabaran yang dihadapi oleh sekolah dalam situasi PKP ini apabila kita melaksanakan PDPC dalam talian. Namun begitu saya berfikir bahawa setiap masalah sebenarnya ada jalan penyelesaian yang perlu kita ambil sebab walau apa sahaja keadaan yang berlaku semasa PKP ini, sesi pembelajaran masih berlaku iaitu murid belajar dan juga guru mengajar. Dan untuk pelaksanaan PBD sebenarnya pada peringkat awal kami tidak melaksanakan PBD tadi kerana kami memberi fokus kepada tugasan, latihan dalam DC dan juga mengadakan kelas melalui Google Meet. Saya sebenarnya bimbang apabila PT3 tidak ditaksir pada tahun ini. Jadi menjadi hakikat itu, kita menggunakan juga data PBD tadi untuk membolehkan murid-murid tingkatan 3 terutamanya bagi memohon kemasukan ke asrama penuh, MRSM ataupun sekolah menengah teknik. Jadi saya telah berbincang dengan pihak pengurusan sekolah untuk pelaksanaan PBD dan sebenarnya saya ada pertanyaan tadi dalam chat yang mengatakan bahawa berapa peratus sebenarnya PBD dapat dilaksanakan dan sebenarnya sekolah telah dapat melaksanakan PBD dalam 80% dan sebenarnya di sini pihak sekolah mensasarkan sekurang-kurangnya murid dapat mencapai tahap penguasaan 3. Iaitu mereka tahu, faham dan juga boleh buat. Sebab untuk yang tahap penguasaan 4, 5, 6 itu agak sukar.
Jadi yang itu nanti kita boleh buat untuk proses seterusnya sebab saya pun tak pasti bila PKP ni akan berakhir dan bila Form 1, Form 2 dan Form 3 akan bersekolah semula. Jadi untuk tindakan awal sebab tadi saya dah maklumkan untuk tingkatan 1, 2 dan 3 untuk pelaksanaan PDPC dalam Google Meet kita akan bermula sepenuhnya walaupun kita dah mula pada 9 Jun. Jadi sekarang cikgu lebih memberi fokus kepada pentaksiran bilik darjah. Sekurang-kurangnya murid dapat menguasai TP3 itu yang saya nak kongsi lah dengan cikgu-cikgu dan juga dengan ahli-ahli yang hadir pada hari ini. Okay, good. So maksudnya PBD dilihat sebagai, not to say a substitute, but I think kebanyakan masa kita bertanya how to do PBD, and PBD actually dah ada, and now ni we see kerelevanan PBD di dalam masa krisis ini. So I think that's really satu inisiatif yang saya rasa di mana pihak pengetua lain dan juga pihak PPD dan JPM mungkin boleh memperkasakan guru, ambil peluang ni, perkasakan guru untuk menggunakan PBD dalam penilaian murid. Thank you Puan Danum. Now we move to Puan Sofia. Puan Sofia, yes. Puan Sofia dari SK Bandar Utama, are you here Puan Sofia? Yes, okay. Okay, thank you Puan Sofia. Okay, terima kasih Dari segi Bandar Utama, kita daripada data yang kita dapat tadi, kita dah fikir macam mana kita nak mengatasi dan mengatasi masalah yang kita hadapi, terutamanya dari segi PDPC online kita, dan kita berbincang juga dengan saya lebih suka konsep macam saya berbincang dengan penolong kanan media leader team saya tu. Kemudian kita dah fikir kaedah kita akan cuba untuk sekarang ni kita dah buat satu analisa dengan guru-guru keberadaan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM dan juga buku-buku latihan murid yang kita akan serahkan secara berperingkat kepada ibu bapa. Sebab ini adalah salah satu kaedah yang kita dapat bantu supaya murid dapat terus belajar bagi mengatasi masalah tadi yang berkongsi, yang tak tahu bila boleh buat sebab handphonenya ada abang bagaimana kita nak membantu murid tahun 1 yang kalau kita tengok dia sempat belajar dalam lebih kurang 2 bulan setengah, dan juga murid tahun 5 dan tahun 6 persediaan dia seterusnya, supaya mereka ini tidak terus ketinggalan. Jadi perkara itu kita dah bincang bila buka sekolah 9 hari bulan nanti, untuk kali pertama kita akan minta PDPC online terus berjalan, dan tapi kita akan sediakan bahan sokongan supaya ada ibu bapa yang tak sempat nak print, tak boleh yang nak print, tak ada kemudahan macam tu, kita dapat bagi satu macam bukan modul lah yang kita, tapi dalam itu merujuk kepada buku teks dan juga buku latihan, dan cikgu tetap akan membimbing di dalam WhatsApp dan juga GC. Okay, kita juga fikirkan itu adalah sekarang ni yang saya fikir satu kaedah, dan kami akan cubalah kita siap, dan kita nak tengok nanti kita akan dapat balik respon macam mana pelibatan ibu bapa murid dan kesediaan ni, bahan-bahan ni mereka akan serah apabila kita sediakan yang baharu, bila kita serahkan yang katalah modul 1, bila mereka dah siap, dan tempoh bukanlah masa yang dekat, dalam sebulan atau sebulan lebih, kemudian kita akan tengok dari segi pelibatan, sebab kita pun dah fikir tentang PBD tu, dan kita tahu sebenarnya kaedah pentaksiran tu ada banyak bercerita kerja khusus, buat buku skrip dan sebagainya. Jadi mungkin daripada segi situ kita boleh jalankan yang kita dah bincang dengan guru-guru. Cuma kita kalau boleh kita nak, kalau tengok daripada data tu dari segi PBD tu, kita takut murid-murid lain ketinggalan, pentaksiran itu tidak dapat dijalankan sebab kita tak tahu mereka aktif atau tidak daripada GC dan juga WhatsApp secara online lah. Jadi sekurang-kurangnya yang modul offline tadi dari segi cetakan itu akan dapat belajar walaupun tak banyak agar mereka tidak terus ketinggalan. Jadi kalau kita nak cover up balik semua nanti mungkin banyaklah kan, sebab kita tahu keupayaan murid, ibu bapa dan juga guru-guru kita untuk memastikan supaya macam saya kata tadi KPI sekolah itu dapat
dijaga. Dapat Okay. dalam masa PKP pun you terfikir tentang KPI sekolah. Bukan KPI sekolah. Maksud saya kita tidak mahu, kita tak tahu sekolah sampai bila. Jadi bila murid itu masuk, kita tak nak macam saya tahun 1 kan. Kita tahu, saya tahu latar belakang. Jadi kita tak nak murid ni masih belum mahir menulis, membaca, tidak mencapai tahap minimum. Sekurang-kurangnya mereka mencapai tahap minimum jika saya tengok dari segi PBD yang saya buat analisa yang kita dapat daripada guru, sekurang-kurangnya dia berada di TP 2 atau 3. Kita tak nak dia TP 1. Jadi itu maksudnya, itu yang kita kata KPI tu. Jadi kalau mereka tidak terus belajar, saya nampak di peringkat sekolah rendah lah, itu adalah asasnya. Itu yang kita fikir juga dengan penolong kanan. Okay. Thank you Puan Dahanum. Dari sini I can see that even though walaupun there is a satu kemungkinan walaupun PKP ini berakhir, kita masih akan teruskan dengan penggunaan teknologi WhatsApp dan I see that even at the state level, you have your radio tuition online that will be continued, your tuition online on Facebook and also in PPD and also in schools. Now we see that kita dapat lihat bahawa PPD, JPN dan sekolah masing-masing ada inisiatif sendiri. Now I think we have a very interesting question daripada peserta yang bertanya. Memandangkan sekolah ada inisiatif, PPD ada inisiatif, JPN pun ada inisiatif, bagaimana kita nak bentuk satu sinergi ataupun bagaimana kita pastikan bahawa ketiga-tiga pihak ataupun pemegang taruh ini bekerjasama secara kolektif dalam merangka tindak balas reaktif. Sebab apa yang kita mungkin kebanyakan negeri punya, seperti yang saya katakan, I said just now, we see that PPD is doing something, JPN doing something, and the schools are doing something. So maybe I'll open this to any of the panelists. We will start with JPN or PPD. How can we foster, kita bentuk satu hubungan kolaboratif yang efektif di antara ketiga pihak? Okay, Melissa. Yes. Okay, saya rasa untuk kita gabungkan inisiatif-inisiatif ini, sebenarnya kita perlu ada satu komunikasi yang betul-betul berkesan. Yeah. Okay, komunikasi yang betul-betul berkesan di mana kalau kita kita lihat sekarang sebenarnya kita memang mengamalkan atau mengaplikasikan dasar bottom up. Jadi maksud dia apa yang keperluan di pihak sekolah itu sebenarnya pihak sekolah akan uruskan terlebih dahulu. Maksudnya kalau apa isu dan sebagainya pun ataupun apa inisiatif pihak sekolah akan usahakan dan mungkin akan maklumkan ke peringkat yang PPD ataupun JPN. Jadi maksudnya apa inisiatif yang dilakukan oleh pihak sekolah itu perlu diketahui oleh pihak JPN ataupun pihak PPD supaya kita boleh fikirkan inisiatif lain untuk bantu pihak sekolah. Kita tak nak apa yang berlaku ialah banyak perkara ataupun benda yang sama berulang dan mungkin tidak memberi kesan lah. And boleh saya tanya tak Puan Hariza, how do you create that platform? Sebab you kata sekolah perlu maklum kepada JPN, tapi macam mana kita nak bentuk komunikasi tersebut? Okey, jadi kalau di pihak jabatan ini kita memang akses kepada pengetua dan guru besar itu memang melalui grup WhatsApp lah yang paling cepat. Yang paling cepat kita ada grup WhatsApp. Kemudian pihak guru besar juga mereka melalui pengerusi majlis guru besar itu akan terus membuat laporan lah kepada pihak jabatan tentang apa-apa keperluan sekolah atau apa isu yang perlu kita fikirkan bersama dan mungkin kita boleh selesaikanlah bersama-sama. Okey, Melissa. Okey, tentang perancangan, maksudnya apakah inisiatif seperti yang disebutkan oleh Cik Ambu tadi, saya rasa apabila sekolah dibuka nanti, kita hanya mungkin fokus kepada kelas peperiksaan tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Tapi sebenarnya saya tekankan di sini, apa yang perlu kita perkasakan ialah tentang pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Mungkin bukan semua murid dapat datang ke sekolah dan bila mereka datang ke sekolah nanti ada banyak
kekangan-kekangan yang perlu dan menyebabkan murid akan rasa hilang minat dan sebagainya. Dan bagi pendapat kami dari JPN ini sendiri, untuk pastikan bahawa sekolah dapat jalankan PJJ dengan lebih berkesan. Dan di jabatan sendiri kami telah membuat survey Melissa. Kita ada sedikit survey dan telah mendapati bahawa daripada survey itu 92% guru kita menjalankan pembelajaran jarak jauh melalui online, offline dan juga offsite, dan melibatkan purata jam satu hari dalam 2 jam 50 minit, dan juga untuk 2 mata pelajaran bagi sekolah rendah dan 3 mata pelajaran bagi sekolah menengah. Itu dapatan daripada survey yang kita buatlah. Okay, so di sini saya I think what we can say is that I think for principals and also PPD, mungkin boleh kita bentuk, so pihak sekolah boleh wujud satu kumpulan WhatsApp ataupun Telegram yang dihadiri oleh pegawai PPD and also pegawai JPN supaya mereka dapat berkomunikasi inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan untuk terus dapat what they call this, untuk terus dapatlah sokongan. Now I have a very two questions, ada beberapa soalan yang menyentuh tentang bagaimana kita nak mengatasi masalah untuk murid-murid yang tidak memberi respon. How do you first melaksanakan PBD bagi murid yang tidak mahu memberikan respon, and kita juga ada soalan bagaimana untuk murid PPKI, iaitu di murid the special needs students, macam mana kita nak how do we handle their kebajikan. Mungkin saya buka soalan ini kepada kepada pengetua dan juga maybe PPD, Mr. Ambu or Puan Dahanum, Puan Sofia, maybe you would like to address this question. Melissa? Yes. Maybe I can respond from yang Okay, yang memang kita akui lah banyak isu yang timbul di mana di sekolah yang menimbulkan isu ni, iaitu murid tidak memberikan respon terhadap tugasan yang diberikan. Kita perlu akui hakikat ni lah, sebab yang ni satu tempoh masa yang kita tak pernah lalui, it's the first time. Dan mungkin dari segi persediaan emosi, mental murid tu pun kita tak tahu macam mana keadaan tu. So mungkin kita kena adakan sesi motivasi terhadap murid tersebut, mungkin melalui peranan kaunselor, kita perkasakan peranan kaunselor di sekolah. Dan satu lagi yang paling penting saya nampak tu adalah penghargaan yang diberikan kepada tugasan. Penghargaan. So cikgu-cikgu ada tak berikan penghargaan apabila murid-murid berikan tugasan tu? Berikan satu motivasi, galakkan penghargaan. Sebab apa yang ditekankan sebelum tempoh masa PKP ni pun, apa yang kita usahakan melalui program test, kita menekankan penghargaan yang harus diberikan dalam sesi PDP di sekolah. Jadi kita tak boleh kita katakan penghargaan tu cuma dalam sesi bersemuka. So bagaimana dengan sesi dalam pembelajaran maya? So ia tu mesti diteruskan. Saya nampak macam tu lah. Penghargaan tu mesti satu faktor yang akan menyumbang untuk murid berikan respon. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain lah. Mungkin ada panel lain yang boleh berkongsi lah. Okay, thank you Mr. Ambu. Mungkin kita buka pada Puan Dahanu, because you talk about PBD and also Puan Sofia, you talk about a little bit on PBD. We'll spend a bit more about 2 minutes on this, and then after that kita akan to try to wrap up this session. So mungkin for what do you call this? Boleh yes, saya? Puan Sofia. Okay, dari segi kita, macam murid yang macam saya cakap lah, mungkin daripada data kita tadi, saya suka bergantung pada data saya. Jadi saya tengok cikgu-cikgu saya suka menyokong yang Cik Ambus cakap tadi. Memang saya tengok daripada respon dan PDPC online yang dijalankan oleh guru-guru saya memang memberi galakan. Bila kita nampak macam tu, murid seronok dan ada yang murid rajin nak menghantar. Jadi bila macam contoh kelas saya sendiri pun asalnya seorang saja jawab, tapi bila saya bagi teruskan usaha tahniah sekian-sekian kerana awak hantar, jadi saya nampak yang lain pun akan hantar walaupun agak lambat sedikit. Dan saya tengok juga dari segi penghargaan tadi, saya nak sokong Cik Ambus tadi, cikgu saya pun kata okey tak apa, nanti apabila buka buat latihan dan sebagainya. Dan secara tak langsung sebenarnya apa yang berlaku dalam WhatsApp, sebab WhatsApp tu dikontrol oleh ibu bapa.
ya. Jadi kita nak ibu bapa nampak yang cikgu-cikgu ni proaktif dan mereka sentiasa untuk membantu membimbing murid walaupun secara maya, dan secara tak langsung guide juga kepada ibu bapa bagaimana mereka nak membimbing anak-anak mereka di sekolah dengan apa yang diberi oleh guru-guru tadi. Sebab tu kita tak bagi banyak-banyak, sebab kita faham juga keadaan situasi murid itu sendiri kan. Jadi itu daripada pihak sekolah lah. Ya, jadi dengan secara tak langsung kita dari situlah kita tengok murid akan ibu bapa ni dia akan nampak cikgu sebenarnya alert, ambil berat dan juga bukan menjalankan semak juga latihan walaupun secara maya. Okay, so dari sini I think memang that is what you call this is an ongoing effort lah, kita nak selesaikan isu murid-murid yang ada masalah pembelajar ataupun pelajar yang tidak respon kepada pembelajaran dalam masa terdekat ini. I just want to share a little bit sebagai satu sesi sebelum kita berakhir. Dalam membantu one of the initiative yang kami cuba bekerjasama dengan sekolah dalam program kami di Pulau Pinang, especially in terms of helping students yang tidak ada internet connection. Now one of the schools gave a very good idea and we are working with them is to mereka nak buka makmal komputer mereka bila sekolah dibenarkan berbuka, mereka nak buka makmal komputer untuk pelajar yang betul-betul tak ada internet, and they will open on a rotational basis untuk belajar ini. So that's one of the things pihak sekolah actually we are working with the school, and also mereka nak kenal pastilah, so we are helping them to see bilangan murid dan bilangan tempat yang sedia ada. Another form of we talk about satu cara untuk we talk about peningkatan emosi. We have Dr. Shoba, who is also one of the schools that we're working with, mengatakan they actually give a sijil penghargaan kepada murid-murid yang aktif dan hadir sebagai satu galakan. We have another school yang memberi kupon KFC. So they're trying to raise funds. We're also trying to raise funds from the private sectors to help, because I saw a question we have a question bagaimana kita nak mempercepatkan kerjasama. I think this is really a good opportunity juga untuk pihak JPN, pihak PPD dan juga pihak sekolah untuk reach out kepada organisasi-organisasi yang untuk raise funds, because you will need some fund, some form of funds in order to support your students. So I think we have representatives from Teach for Malaysia, in fact GSL, and also our team Evolution, we're also connected with Teach for Malaysia. So please do reach out to us supaya kita boleh juga berhubung dengan Teach for Malaysia dan beberapa lagi NGO untuk bekerjasama untuk membantu. I know our project sponsors are also here, Puan ECM Libra is also here. So here we are really interested and we're very, very hoping that we can collaborate and to really help the schools. So do the first point untuk sekolah yang ada dalam program GSL dan juga dalam program test, your first point of contact is to contact us and tengok macam mana kita boleh membantu. Alright, so we've already 12:01. Sebelum saya nak mengakhiri sesi ini, saya ucapkan ribuan terima kasih to all the panelists who are here. I know today you have a dialogue prestasi national di peringkat KPM, but you took your time 1.5 hours to be with us today to share. I totally appreciate this time. Before, for the participants who have attended, we would like you to just remind you, please fill in the feedback form. Satu e-cert akan kami what do you call this, so there's the QR code here, so please scan the QR code, fill in the feedback form. Satu e-cert akan diberikan kepada peserta-peserta hari ini sebagai satu bukti kehadiran untuk LDP anda. And for the speakers, don't worry, kita telah sediakan satu juga sijil untuk panelis kita yang hadir kepada hari ini. Now, before I end, I just want to share with you a very a quote, sebagai satu galakan kepada kita. From all the discussions, we know that the most important thing in this crisis ialah betul kepada kebajikan dan juga kepada komunikasi. Now, I just want to share that sebuah sekolah, I feel that the heartbeat ataupun jantung sebuah sekolah memang bergantung kepada cikgu.
And I know that the school leaders, you play a very, very important role to empower your teachers to go out above and beyond in this time of crisis. And the state and the district, di peringkat negeri dan peringkat daerah, you pegang lagi satu tanggungjawab yang besar kerana macam di Perlis, you kena jaga 114 sekolah. In PPD Timur Laut, you have to look about 111 schools. I just want to thank you all so much for all the effort that you have done. We see in Perlis, satu usaha yang sangat mengagumkan. Di PPD Timur Laut, satu usaha untuk membantu golongan yang bukan exam dan sedang duduk exam. And Puan Dahanum and Puan Sofia, how you use social media, how you have that mindset, 60 years of independence, kita ialah satu sistem pendidikan yang centralized, but dalam krisis ini, you memberi satu perubahan kepada pendidikan di mana you tak tunggu lagi arahan. You ambil autonomy dan you buat keputusan and you just do it. So I really am very in admiration of all four of you. So thank you so much. Dengan itu saya akhiri sesi perbincangan hari ini. Please don't forget to fill in the feedback form and claim your e-certificate. Thank you so much. Terima kasih.
Okey, terima kasih semua.